dengan bala bencana, dengan sial majar tak kena-mengena tuan sekalian. Sebagaimana mungkin difahami oleh moyang kita zaman dahulu. Bulan Safar dia mandi Safar tuan sekalian. Mandi tolak bala, tolak majar sial tuan sekalian. Alhamdulillah jugalah balik ulama-ulama belajar daripada subkontinen atau benua kecil India. Balik daripada Asia Barat tuan sekalian, tolak fahaman-fahaman yang kurafat ni tuan sekalian akhirnya hilang. Hilang di Semenanjung, hilang di Melaka tuan-tuan, tapi sebelah pantai yang di Sabah ni tuan-tuan masih ada pulau di Selakan, Pulau Mantahani, Pulau Mabu tu masih ada tuan sekalian. Allah Safar sudah nyapakat mandi tuan-tuan. Apa mandi tuan sekalian? Nak buang dosa tak kena mengena. Kita orang Islam, kalau kita berdosa kita bertaubat. Tak, kita berdosa kita masuk solat taubat. Dosa dengan manusia, minta maaf tuan sekalian. Ambil harta orang, pulang balik muslimin dan muslimat. Jadi mungkin juga asal dapat ada kaitan dengan agama Hindu. Orang Melayu dulu tuan sekalian. Dah, Hindu ni di Sungai Ganges mandi, buang dosa tuan sekalian. Dah, tak ada, tak kena mengena. Kita buat dosa tuan-tuan bertaubat muslimin dan muslimat. Bulan ni banyak peristiwa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, antara berkaitan dengan ibtila, mihnah, ujian di jalan dakwah. Antaranya peristiwa Yaum Ar-Raji' ataupun hari Ar-Raji' tuan-tuan sekalian, pada bulan Safar tahun 3 Hijrah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih 10 orang anak-anak muda, para pendakwah tuan-tuan sekalian. Mereka cirinya ahli al-Qura, mereka alim al-Quran tuan-tuan sekalian. Sebab Nabi nak hantar berdakwah kepada kaum Adha dan Al-Qarah tuan-tuan sekalian. Dan begitulah Nabi pilih sahabat-sahabat, sebab daripada madrasah tarbiyah Nabi ni tuan-tuan sekalian. Ingat balik bagaimana jihad ta'lim, jihad pendidikan yang berlangsung di Yathrib, semua kita kenal sebagai Madinah. Nama lain apa tuan-tuan sekalian? Nama lain pada Yathrib, pada Madinah apa? Taibah tuan-tuan sekalian. Tu gimana tu? Taibah hotel tu. Taibah. Bukan Taibah. Taibah tu nama lain kepada Yathrib tuan-tuan sekalian. Taibah. Jadi Nabi tukar cantik dah. Madinah Al-Munawwarah tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, di mana sebelum hijrah Nabi lagi, yakni bulan Zulhijjah atau bulan Zulhijjah tahun ke-12 kerasulan, Nabi hantar tenaga-tenaga nuqabat, nakib-nakib, untuk mereka buat markah ilmu di Yathrib, di Madinah ni tuan-tuan. Akhirnya dikenal sebagai Baitul Qura. Sahabat-sahabat yang alim Al-Quran seperti Mus'ab bin Umar, yang akhirnya digelar sebagai Mukri Al-Madinah. Nabi hantar Abdullah bin Maktum, sahabat yang buta tapi alim Al-Quran. Hak kita baca itulah abasa wa tawalla, atau kisah dia tuan-tuan sekalian. Di mana mereka buat majlis ilmu, dibacakan Al-Quran kepada orang-orang Madinah tuan-tuan sekalian. Lepas tu bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan pula berlakulah Bai'atul Aqabah yang kedua, di mana perjalanan Aqabah yang kedua bocor kepada musyrikin Mekah dan mereka melakukan perancangan satu konspirasi yang sangat jahat tuan-tuan sekalian, yang dibongkarkan oleh Allah dalam Al-Quran suratul Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Makkah, dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Berlakulah operasi hijrah tuan-tuan. Tengok tuan-tuan sekalian, projek tamu Nabi di Madinah apa dia? Masjid tuan-tuan sekalian ni 100 hasta panjang, 100 hasta lebar, buat gotong royong. Ada pampasan dibayar kepada anak yatim sebab libatkan tanah mereka tuan-tuan sekalian. Bayar pampasan tanah kita ambil ni bukan baru zaman British, dah zaman Nabi lagi tuan-tuan. Dah. Tu nak kecoh cubadak semua sekali. Saya begitu hantar makanan, ingin melawat tuan-tuan sekalian, hok cubadak tu. Isu cubadak bayar sampai 7,000 tak pernah sabar tuan-tuan. Bayar 7,000 nak buat apa sekarang tuan-tuan sekalian dah. Nak deposit rumah pun tak boleh, tak pernah sabar. Orang tu duduk puluh-puluh tahun tuan-tuan sekalian. Lama dah. Dah, itu masalah muslimin dan muslimat. Nabi ajar, ambil hak orang bayar lah tuan-tuan sekalian, bayar muslimin dan muslimat. Ni zaman Nabi lagi bayar pada anak yatim tuan sekalian. Dia buat gotong 100 hasta panjang, 100 hasta lebar tuan sekalian. Dan masjid Nabi ni bukan sekadar tempat solat, tempat sembahyang tuan-tuan, tempat menuntut ilmu, tempat mengaji tuan-tuan sekalian. Di mana riwayat menyebut ada 300 al-sufah. Al-sufah ni hak sepenuh masa belajar tuan-tuan. Takrif yang Tok Guru Azir beri, dia kata macam budak pondok lah. Budak pondok sepenuh masa tuan-tuan sekalian.
Duk pondok tu celik mata lepas daripada solat subuh, lepas zikir tu tak ada kitab dah tuan sekalian. Start kitab tasawuf tu apalah. Mengaji 4 pekoh pun dah habis, buka Sabilal Muhtadin, Miftahul Jannah, Musalli, Matla'in Badrin, malam pun lepas isyak menghafal Mata Jemiah tuan sekalian. Sebelum zuhur tu Allah tidur sekejap tuan sekalian, short nap tuan sekalian, ikut sunnah Nabi. Jadi belajar tuan sekalian. Belajar. Kalau ada orang cerdik tuan sekalian, duk pondok 4 tahun ni balik boleh mengajar kitab dah 4 tahun tuan sekalian. Dah sepenuh masa tuan sekalian. Duduk di masjid pula kadang berwuduk tuan sekalian. Dah Allahu Akbar. Ni sepenuh masa belajar. Jadi mereka ni tuan banyak meriwayatkan hadis Nabi, banyak hafaz Al-Quran, lahir cendekia ataupun ilmu Islam macam Abu Hurairah tuan sekalian. Ramai lagi lah nama-nama lain tuan sekalian. Jadi Nabi pilih kali 10 orang anak-anak muda. Sebab anak muda ni tuan-tuan kata Dr. Hussein Haikal dalam kitab Hayatul Muhammad, bahawa Nabi memfokuskan kepada pembinaan anak-anak muda. Anak muda ni tuan-tuan mereka ni pelapis perjuangan. Pelapis perjuangan tuan sekalian. Kita makin tak ada, makin habis umur tuan sekalian. Minggu ni mati Tuan Guru Haji Ismail Pok Suwe, Pondok Matla'in Badrin di Jabi. Jabi dulu bersuk sekarang dalam setiu tuan-tuan sekalian. Ni kan tuan-tuan sekalian. Semalam tuan-tuan sekalian tengok kereta tu berat dah. Pakai doa lah Ustaz Abdul Husin, Ketua Ulama Johor, aksiden tuan semalam. Balik Pokok Kuala Lumpur dia cerah, dom aksiden tuan sekalian. Saya cilik-cilik mata Allah gambar kereta berat dia kata. Duk masuk SUKM tuan sekalian. Minta selamatlah. Ramai. Saya mari duk sebut pada amal pembantu tu, kata sejarah dia ramai dah hak balik-balik ceramah, balik Pokok meninggal tuan-tuan. Balik Johor sendiri. Saf apa? Muhammad Anang, Haji Muhammad Anang. Sama lagi nak kira. Ni bukan Ketua Ulama Selangor tuan-tuan. Apa Ustaz Zakaria Ansari. Ni Kedah Ustaz Osman Marzuki. Baru hak ni Ustaz Abah Kacik tuan sekalian. Datuk Alam Bandera. Dr. Alam Bandera pun Sabah. Kira ke rasa beratus dah tuan-tuan. Balik ceramah tayar Pajero 44 tuan-tuan. Dulu dia nak dia buka 10 tayar tuan sekalian balik ceramah. Jangan tuan sekalian. Jangan. Ramai kena tu. Satu, hak orang khianat. Yang kedua, mengantuk. Alah, aku 3 ke 4 pagi tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, itulah pendakwah-pendakwah habis homo aksiden tuan sekalian, kemalangan. Tadi doa lah supaya Ustaz Allah Husin buah hormat apa? Puteri Wangsa kat Johor tuan sekalian. Ada satu dun dia mewakili sekarang. Jadi muslimin dan muslimat lepas seorang Allah ambil tuan sekalian. Nabi fokus kepada pembinaan anak-anak muda tuan. Mereka masa depan kepada perjuangan, masa depan kepada dakwah. Pilih 10 orang beri tasjid motivasi, Nabi hantar dakwah. Sampai di Uthman tuan sekalian, Uthman antara Mekah dengan Taif, mereka diserang oleh puak-puak kafir, diserang tuan sekalian. 8 orang syahid dibunuh, tinggal 2 orang. Termasuk Khubayb bin Adi tuan sekalian. Apa dia buat 2 orang tuan-tuan? Di Mekah ditambah, dijual kepada Banu Amir di Mekah. Mengapa dijual kepada Banu Amir? Rupa 2 orang terlibat dengan perang Yaumul Furqan. Hari pembeza antara hak dan batil, yakni perang Badar Al-Kubra. Hak kita sebut dah kat sini, kisah ni tuan sekalian. 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Orang Arab perangannya bab dendam, dahsyat tuan sekalian. Arab berdendam tuan sekalian. Tuan-tuan lihat tu tamat krisis Syria, Yaman dia ambil masa. Tuan-tuan. Nak banding kalau kita balas macam mana orang mati, selalu ala Nabi lah tuan-tuan. Dia Arab. Tengok sejarah tahun 132 Hijrah jatuh kerajaan Bani Umayyah di Dimash, berpusat di Damsyik di Syria tuan sekalian. Kubur khalifah tu digali lagi, kubur tuan-tuan. Dia kata kubur khalifah, saya tengok sendiri dengan mata saya tuan-tuan. Kubur khalifah ni comok tuan sekalian. Dia letak pagar tu kena spray, batu, jongkong, macam-macam. Rupanya hak ada pun dia melawat nak tahu khalifah Bani Umayyah, dia ambil batu, dia baling kubur tuan-tuan. Benda tu lama dah. Dendam lagi, kata berat sungguh tuan-tuan. Ni hak saya tengok sendiri dengan mata saya tuan-tuan. Macam tu sekali sampai kena pagar tuan sekalian. Kata dahsyat sangat. Kita kata huduh perangai, dendam, berketurunan, dendam tuan sekalian. Orang Vietnam bagus tuan-tuan. Main bola kat dia tak ada walah-walah tuan sekalian. Nak beritahu. Vietnam main bola. Malu kita tuan sekalian. Macam mana lah Malaysia begitu pula perangai ada tak ramai pun buruk negara tuan sekalian. Nak beritahu muslimin dan muslimat, dendam sebab 2 orang ni bunuh pemimpin daripada Banu Amir perang Badar. Maka dilokak, dikurung di Mekah. Ada penjara di Mekah tuan-tuan? Ada.
Penjara ni benda lama tuan-tuan sekalian. Kita baca surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf AS kena penjara di Mesir tuan-tuan sekalian. Dah fitnah wanita, akhir terbukti kebenaran, bebas dia jadi menteri kewangan pula di Mesir tuan-tuan sekalian. Mana penjara ni kisah lama tuan-tuan, lama. Orang Melayu pun panggil balai polis tu rumah pasung. Rumah pasung tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, akhirnya dah kena lokat, kena penjara, taklah hari nak dibunuh. Nak dibunuh ni orang Arab dia tak bunuh Mekah, tanah haram tuan-tuan. Dia buat keluar ke Tanaim tuan sekalian. Tempat kita miqat tu lah. Sebelum dibunuh tuan-tuan, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, ketua kerajaan kafir Mekah ni, buat offer, buat tawaran. Kita pernah sebut kisah ni tahun lepas dari sini tuan-tuan. Buat tawaran kepada Khubayb bin Adi. Kata Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, wahai Khubayb, mau atau tidak tempat kamu ini kami gantikan dengan Muhammad. Kami pancung, kami penggal oleh Muhammad. Dan kamu balik semula ke Madinah bersama-sama dengan keluarga kamu. Jawab Khubayb, pemuda yang beriman, demi Allah, aku tidak mahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sekarang berada di tempatnya tertusuk dengan sebilah duri sekalipun. Dan aku balik ke Madinah bersama-sama dengan keluarga aku. Tuan-tuan, ini jawapan pemuda beriman. Kata Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat manusia ramai yang menyintai sahabat-sahabatnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad menyintai Muhammad. Ini testimoni perakuan daripada mulut ketua kafir sendiri, Abu Sufyan, tentang kasih, sayang, cinta sahabat-sahabat Nabi kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu dah tuan-tuan. Sayang, kasih bernabi ini prasyarat keimanan. Tak beriman kita kalau tak sayang, tak kasih, tak cinta kepada Nabi. Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun habba ilai min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada harta bendanya, daripada anak-anaknya, daripada bapa dan seluruh manusia. Muslimin dan muslimat, kisah Khubayb bin Adi, pemuda yang beriman, akhir mati syahid dah dia tuan-tuan sekalian. Orang Arab ni mereka biasa khianat mayat, mereka potong telinga, mereka tuan-tuan cobek mata tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, bukan sekadar ingat kisah Ubaidullah bin Ziyad. Panglima hak bertempur, panglima dia hantar oleh Yazid bin Muawiyah untuk ambil cucu Nabi Sayyidina Husain, peristiwa Karbala tuan-tuan. Hak dia letak pedang atas mata tu, ditengking, jekah dia Anas bin Malik. Anas bin Malik tu hidup lagi tahun 60 Hijrah. Mengapa? Dia PA Nabi, hak paling kecil sekali. Ingat Anas bin Malik, masa Nabi wafat umur dia berapa? Umur 12 tahun. Tapi dah hafal 6,000 buah hadis. Dia ada masa peristiwa Karbala tu, dia tengking Ubaidullah bin Ziyad. Jauhi pedang kamu daripada cucu Rasulullah. Aku tengok tu mulut yang bibir dicium oleh Rasulullah. Allah kata, aku nak kademur tu, aku tebah, aku pancung kepalamu. Kisah Anas bin Malik tuan-tuan sekalian. Dia sanggup habis nyawa, dia ambil risiko, dia tengking, dia jekah panglima tu, Allah bin Ziyad tuan sekalian. Jadi step begitu, mata cokir, konyuk hidung tuan sekalian. Jadi rupanya waktu makin senja, Allah datangkan binatang berbisa, khumung jenazah Khubayb bin Adi tak boleh dikhianati oleh kafir Mekah tuan sekalian. Ini kemuliaan kepada orang yang cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik. Yang kedua tuan-tuan sama juga. Yang kedua Bir Ma'unah, peristiwa Ma'unah, telaga Ma'unah tuan sekalian. Bir Ma'unah. Dulu kumpulan Al-Ma'unah, Bukit Sahut tuan-tuan. Allahu akbar. Sedih buat tuan-tuan sekalian, panjanglah cerita tuan-tuan sekalian. Sebut Al-Ma'unah tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Bir Ma'unah, telaga Ma'unah. Sama je kisah. Mari nama Amir bin Malik ataupun digelar Abu Bara. Dia ni antara ketua suku di Najat. Ketua suku tu. Mari ke Madinah untuk buat apa? Nak belajar Islam, nak kenal Islam, maka bertemu dengan Nabi. So Nabi ajar Islam. Apa Nabi buat? Nabi baca Al-Quran. Nabi terangkan isi Al-Quran tuan sekalian kepada Abu Bara atau namanya Amir bin Malik tuan sekalian. Dia dengar penjelasan Nabi, sebab Islam ni agama hujah. Islam agama ilmu tuan sekalian. Saya tak boleh bayanglah kalau TV kita tuan-tuan, kalau pagi-pagi ke ada Dr. Zakir Naik cakap pasal perbandingan agama. Saya rasa ramai orang yang bukan Islam, dia berfikir dan boleh mereka pilih agama Islam. Tuan-tuan sekalian, kalau di UK ada Peace, salam Peace TV, tuan-tuan tengok Zakir Naik bercakap tentang Islam. Bahkan debat pun disiarkan tuan sekalian. Debat dengan padrinya, dengan Sami tuan sekalian. Memang menang dia lah tuan sekalian.
Sebab Tok Sami tak hafal kitab Weda tuan sekalian. Dah, tak hafal tuan sekalian. Nak hafalnya mana bodoh tuan sekalian. Kita orang Islam tengok berhala pun makruh dah. Tuan-tuan lalu ke Batu Kes tak payah tengok Lok Murugan, tak payah tengok tuan-tuan. Orang kampung siap buat rombongan. Berat tuan-tuan. Benda dah malu tuan-tuan. Buat rombongan buat apa pergi Batu Kes. Nak tak Lok Murugan, jahil kita tuan-tuan. Makruh. Kita tengok berhala ni kita mudah lupa tuan sekalian. Macam najis Macam najis kita mudah lupa tuan sekalian. Najis kita buat tak payah tengok, kita flash terus tuan sekalian. Nak kuat ingatan kita muslimin dan muslimat. Dah Tok Sami tak cerdik mana tuan sekalian. Nak hafal Weda tak boleh. Tapi Dr. Zakir Naik dia hafal. Dia hafal Old Testament, New Testament. Jadi hujah tu memang kelas lah tuan sekalian. Dengan Quran lagi tuan sekalian. Allah beri kemudian asal dia gagap. Tapi tahu dia belajar bersungguh. Niat nak jaga agama Allah, akhir Allah beri lancar bercakap. Pandai berhujah tuan sekalian. Tuan-tuan. Makna kalau TV kita begitulah. Sebab Islam ni agama hujah. Islam agama hujah tuan sekalian. Dia ada skill dia ajar oleh almarhum Syekh Ahmad Didat macam mana nak berdebat dengan puak-puak kafir ni tuan sekalian. Dulu lepas Syekh Ahmad Didat di Afrika Selatan ni meninggal, kata tak ada dah orang boleh ganti skill macam ni. Ada tuan Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik tuan-tuan. Dah. Dr. Zakir Naik. Tempat kita pun kena peramai pendakwah begitu boleh berhujah. Minggu lepas saya di Keningau, di Sabah. Sabah 35 etnik tuan sekalian. 35 etnik, macam-macam dengan bajaunya, dengan kadazan, sungai macam-macam tuan sekalian. Dia ni sasar dakwah yang sangat besar tuan sekalian. Yang sangat besar tuan sekalian. 35 etnik. Sarawak lagi teruk tuan-tuan. Kita dah tinggal berapa? Kita dah 33%. Ada sebahagian kata 28% Muslim. Tuan-tuan sekalian. Tu sungguh orang bukan Islam dia sungguh tuan nak pegang Sarawak sebagai pengkalan politik mereka. Ni gerakan dia berlaku di Sarawak tuan sekalian. Berlaku tuan sekalian. Tengok muslimin dan muslimat dibuat report. Kepada buat memorandum pada kerajaan lagi sekat NGO dakwah daripada Semenanjung daripada masuk ke Sarawak. Sebab Sarawak ada 68 etnik tuan sekalian. Memang besar tuan sekalian. Dia punya potensi dakwah ni besar. Minggu lepas saya di Kenyir ada retreat dakwah tuan sekalian. Ada tu Cikgu Husin Ismail. Siapa dia Cikgu Husin ni? Dia PDS, Pusat Dakwah Serantau. Dia sekali pergi tuan-tuan masuk, tuan-tuan dapat 30 orang, 33 orang masuk agama Islam. Mana boleh? Tuan-tuan boleh kalau buat kerja kita boleh masuk ke Bario, masuk ke Belaga, masuk rumah panjang ni dia pasang stiker kat pintu, stiker cross salib tuan-tuan sekalian. Muslimin dan kadang-kadang bukan Kristian pun. Yang duduk rumahnya ni paganism. Macam pada roh dan semangat. Jadi kalau pendakwah Islam masuk, bertemu, bercakap, berhujah tuan-tuan, mereka boleh terima agama Islam. Boleh. Khoiban, Bidayuh, Kadazan, Penang, Kenyah, semua ni boleh tuan-tuan sekalian. Kena buat usaha tuan-tuan sekalian. Buat masuk tuan-tuan sekalian. Ya, cuma penting dakwah Islam ni macam mana kita nak follow up tu tuan-tuan sekalian. Macam Ustaz Wan Azhar sebut tempat dia saja Ustaz Wan Azhar dekat 300 juga ramai diislamkan tuan-tuan. Lepas tu dia berulang walaupun dia berulang. Dia pergi ke Sabah, cari balik ke kampung diislamkan dulu. Tahi Maulid ni tahu sambut bulan Rabiul Awal sambut Maulid Rasul tuan-tuan, 2 ekor lembu tumbang. Jangan dia sayang pada Islam tapi mengaji tidak tuan-tuan. Dia kata duduk gula dari tiba-tiba anjing mari. Dia kata bang, anjing, halo. Lari anjing, mari pula. Halo lagi. Kali 3 anjing mari lekuk dengan senduk gula tu. Dia lekuk tu dia gula balik. Anjing. Tuan-tuan sekalian dah hamba Allah tak mengaji tuan-tuan sekalian. Dah. Semayang bersama kalau dia masbuk tu banyak kes tuan-tuan. Dia dah masuk lewat tengok assalamualaikum. Dia pun bisa assalamualaikum juga tuan-tuan. Dia tak tahu manhala bab fardu ain tuan-tuan. Sebab tu penting dalam Islam kena buat majlis-majlis ilmu ajar mereka tentang Islam tuan-tuan sekalian. Kristian tengok. Ni plan ni menang nanti nak kalau Sarawak tuan sekalian pilihan 2015 nak ketua menteri Kristian. Ada dah dia punya perancangan tuan sekalian. Nak Barbie tuan-tuan sekalian. Hak Sabah tak saya kira lah tuan-tuan. Saya naik ni hak saya last minggu lepas tu malam akhir forum di Keningau tuan sekalian. Daripada Sepanggan, Lekuk Papar pergi ke Keningau. Gereja sepanjang tuan-tuan. Walaupun 80% kampung tu Muslim. Ada gereja 4 ikut mazhab dia lah. Anglicannya tuan sekalian, Protestan, lepas tu SIB tuan sekalian. Kuat sungguh tuan sekalian. Dah sebagai satu syiar.
Gereja pula hidup, budak-budak berhimpun, main pingpong, budak-budak pergi kelas tuition, hak susah nak dapat bantuan pergi gereja. Pergi pula pedalaman tengok surau orang Islam, surau tai kambing saja dalam surau. Apa makna tuan-tuan? Orang tak mari sembahyang. Sayangnya muslimin dan muslimat. Dah. Tokoh-tokoh politik kuat Kristian, Tan Sri Bernard Dompok, Tan Sri Perry Ketinggan, adik dia Dr. Jeffrey Ketinggan PhD pun bidang missionary Kristian. Kalau kita PhD bidang dakwah lah. Tengok tu Kota Merudu siapa Dr. Maximus Onkili. Mereka buat kerja tuan-tuan. Kristian ni buat kerja sungguh. Dah kita nak marah macam mana tuan sekalian? Dah kalau kita malah tuan-tuan sekalian, tak usah kata Sabah Sarawak Semenanjung pun ramai tak sedar tuan-tuan. Kristian dah pintar dah. Zaman budak belajar geografi lepas Islam, Buddha, lepas tu Hindu. Kristian nombor 4. Tak sedar dah tuan-tuan, Kristian pintar naik nombor 3 tuan-tuan, naik nombor 3. Tinggal pula agama Hindu. Satu trend tuan-tuan sekalian 10 tahun ni lah, anak-anak muda Tionghoa lepas umur 18 tahun tuan-tuan, mereka masuk agama Kristian. Masuk universiti lagi ketara. Kalau Kristian universiti tu tuan-tuan sekalian, tahun pertama dia Buddha, tahun kedua Kristian, tahun ketiga Kristian. Budak-budak Cina tuan sekalian. Nak nama putih Vincent. Nama apa Josephine, nama Elizabeth, Tony Puah. Tony tuan sekalian. Nak nama putih Western kat Barat tuan sekalian. Jadi trend. Orang Cina hak turun, dia tak marah anak masuk agama Kristian, tapi marah kalau masuk agama Islam. Sebab dia kata masuk Islam tu masuk Melayu. Dia rasa hilang budaya dia, hilang dia punya apa keturunan dia tuan sekalian. Sebab tu hak trend baru ni tuan-tuan, umat Islam tak tukar nama. Nama-nama tu tuan sekalian, Ang Wang Seng contoh. Tu kan sebab apa tuan ni, nama dia, keturunan dia. Bukan Cina kan sangat pegang hak keturunan, hak suku-suku dia tuan sekalian. Lepas tu pula pasal apa bimbang sangat masuk Melayu? Sebab dah tergambar sebut Melayu dengan konotasi yang sangat negatif. Sangat negatif tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah hak kajian Prof. Dr. Sofia UKM sebut apa saja tuan-tuan. Lari daripada rumah, rogol, HIV positif, rasuah, semua Melayu gold medalist. Sumbang maharam. Harapkan pagar makan padi. Harapkan tintin makan biskut tuan-tuan. Ayah rogo anak, pok saudara rogo anak saudara, tuk rogo cucu. Melayu juga tuan-tuan. Jadi bagi dia masuk Melayu itu memang dengan pandangan konotasi sangat negatif. Sangat negatif tuan-tuan sekalian. Anak kisah cikgu di Victoria Institution. Mengajar tingkatan 4. Cikgu Zaidi. Masa hari ambil report card tuan sekalian. Budak Cina, budak brass band, dia beritahu tak lemak pada ayah ni ambil report card dia. Dia kata anak cik sekian lemah lagi akademik sekian. Satu-satu dia beritahu pasal budak ni. Kata dia pok Cina, dia kata cikgu anak saya ni muka saja macam Cina tapi perangai macam Melayu. Tengok tuan sekalian. Apa maksud tuan-tuan? Mana sebut Melayu tu? Betul lah kata Maryam Jamilah, al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu terhijab dengan orang-orang muslim. Tuan-tuan sekalian dah. Beberapa hari lepas saya di Terengganu tuan sekalian. Jemaah, kemarin dulu. Kita di Terengganu tuan sekalian, tengok. Tinggi tuan-tuan kadang anak luar nikah ni. Mak pelik sungguh. Kadang kena buat sesuatu di kampung-kampung tuan-tuan. Kawan tu dia imam daftar nikah. Hak minggu lepas dia kata alhamdulillah ni melangsungkan akad nikah untuk 3 pasangan. Tapi paling menarik itu ketiga-tiga tu semua perempuan dah mengandung dia kata. Ni di kampung sekarang tuan-tuan. Dah budak-budak muda pay kuda, budak perempuan pun kena pay kuda tuan-tuan. Akhir apa jadi? Zina mengandung tuan-tuan sekalian. Biasa di kampung-kampung. Dah Allahu akbar, ngeri tuan-tuan sekalian tengok. Kalau tuan-tuan kata saya sembang betul, tuan-tuan start motor tu pergi ni Pulau Perhentian. Besuk Terengganu tuan sekalian. 80% budak-budak muda lagi ni minum. Bukan minum Nescafe, minum arak tuan-tuan. Minum Heineken, Stout, beer, Carlsberg ni 80% tuan sekalian. Hak Nabi kata al-khamru umul khaba'is, arak ibu kepada kejahatan. Dia pun budak-budak daring sungguh dia kata. Daring tuan-tuan. Depan-depan dia minum tepi dia. Dia kata empah mereta lagi payah dia minum arak dia kata. Selamba tuan-tuan. Muka langsung tak berkerut tuan sekalian. Makna bimbang sangat. Kalau gerakan Islam menang, dia tidak boleh minum arak tuan sekalian. Budak-budak biasa minum arak tuan sekalian. Ni budak-budak kampung. Dah jahit orang kampung satu hari tuan sekalian mengaji pula malah tuan sekalian. Pokok-pokok di masjid. Dia marilah 4 tahun sekali tayang pun Ramadan buat
buat nuzul Quran, Rabiul Awal, buat Maulid mari, Rejab buat peristiwa Isra, sambut dia mari tuan sekalian. Sekadar ada ritual begitulah muslimin dan muslimat, tapi tak sungguh dengan agama. Jadi tuan-tuan sekalian, dakwah tengok Kristian buat kerja dia tuan sekalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah Nabi dak tegak Islam, Amir bin Malik minta Nabi hantar tenaga pendakwah Nuh, hantar ke mana tuan-tuan? Hantar ke Najd. Nabi pada asalnya awal Nabi tak minat, sebab dah berlaku peristiwa Yaum Ar-Raji' tuan sekalian. Tapi riwayat akhir Nabi ubah fikiran Nabi. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kerja dakwah ni susah, payah pun tetap kita kena buat walau ada halangan, ada mihnah, ada ibtila. Nabi Mekah lagi Allah turun ayat Quran, fasda' bima tu'mar wa'arid al musyrikin. Maka sampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Tuan-tuan apa dah? Kerja Islam ni tak ada orang suka tuan-tuan. Tak. Oh kafir lagi lah, hak munafik pun satu hal tuan-tuan sekalian, tak suka. Nabi pun pilih 70 orang. 70 orang ada apa ciri mereka? Yang pertama, anak muda, orang-orang muda. Orang muda ni tuan-tuan kelebihan dia tuan-tuan kalau tengok. Disebut oleh Dr. Hussein Haikal, Dr. Abdul Nasir Luar pun sebut benda sama tuan. Apa lebih orang muda ni? Dia sebut mereka ada kekuatan fizikal, kekuatan jasadiah, kekuatan mental, kekuatan semangat tuan-tuan. Lalu mereka jauh dari penyakit, umur 20-an, 30-an, jauh penyakit lagi tuan. Orang tua, tua penyakit tuan sekalian. Ada dah kita begitu dah, kecil mani, gout, go out tuan sekalian. Jantung, ni umur 4 bulan jaga tuan-tuan. Kau ni duduk hospital ni Mel, kumpulan wing tuan sekalian tu. Hijrah dah tu. Kena stroke tuan sekalian. Umur 40-an. Ustaz-ustaz pun ramai, 40-an ni ramai dah kena stroke, jantung. Habis umur 40-an tuan sekalian. Umur start penyakit lah tuan sekalian. Nabi pilih orang muda-muda, ciri mereka ahli al-Quran, mereka alim al-Quran. Makna dia daripada madrasah Nabi tuan sekalian. Hak Nabi latih. Nabi beri motivasi, beri tasjid kepada mereka, kelebihan, keutamaan berdakwah. Akhirnya hantar kepada Najd, bergerak rombongan ini sampai di Bir Ma'unah, di telaga Ma'unah. Saya dah sebut tuan-tuan tempat arak di Saudi tu banyak nama tempat tu bir. Macam miqat kita daripada Madinah, Bir Ali tuan-tuan sekalian. Bir ni telaga tuan-tuan sekalian. Sampai di sini diserang oleh pokok kafir Bani Lahyan, Bani Zakwan, Bani Usayyah tuan-tuan sekalian. Mereka diserang. Walaupun mereka ni tak bawa senjata, bukan nak perang, mereka pendakwah. Tu kata mereka tak lebar dah tuan sekalian. Kalau itu tak lebar bawa kitab tuan-tuan dah. Mereka diserang, mereka dibunuh 70 orang tuan-tuan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat maklumat pembunuhan sahabat-sahabat Nabi, anak-anak muda yang Nabi pilih tadi, Nabi sangat sedih. Apa Nabi buat? Nabi tunjuk kepada kita tentang doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Nabi angkat tangan, Nabi baca kunut nazilah. Tadi tu imam baca kunut nazilah, subuh tadi tuan sekalian baca kunut nazilah. Ini sunnah apabila darah umat Islam ditumpahkan dengan cara yang tidak halal. Tuan-tuan sekalian, itu hak cerita macam Nabi baca kunut nazilah. Ada sebuah negeri yang itu tuan-tuan, apa dia berlaku tuan-tuan? Jerebu yang teruk. Ada sebuah mufti kata kita baca kunut nazilah. Dia gelak kat orang tuan sekalian dah. Sekarang ni jangan orang semua boleh akses maklumat pada internet, sejarah kunut nazilah ni apa dia. Dah. Tiba-tiba jerebu tuan-tuan nyesuruh baca kunut nazilah tuan sekalian. Nu darah tumpah Palestin. Darah tumpah diarahkan, bahkan khutbah Jumaat. Ada sekali tuan-tuan dengar khutbah negara kita ni kan disentuh pasal umat Islam diarahkan. Umat Islam arahkan ni tuan. Jangan kata tuan nak bantu hak arahkan. Ni macam hak Muslim Camp ni sampai minggu ni. Ustaz jauh panjang. Ustaz Taliban. Tak lalu hari visa dia tuan-tuan. Bukan kata nak masuk direct ke Arakan. Nak pergi ke Bangladesh, mungkin nak pergi tempat nama Cook Bazar. Beratus ribu tuan-tuan pelarian ni tuan-tuan. Allah. Tengok gambar dahsyat dah tuan-tuan. Orang kulit dengan tulang je tuan-tuan. Duduk pula pelarian di negara Bangladesh. Hak miskin tuan-tuan sekalian. Dah. Bangladesh pula hasil dah bego anti kepada gerakan Islam. Sekarang ni tuan-tuan 40 ribu lebih dalam penjara, 40 ribu lebih. Bulan lepas saya di Toyama di Jepun tuan-tuan, kita rasmi masjid hak Muslim Kebli 3 tingkat, namakan Toyama Islamic Center. Tengok selepas dah tazkirah Ustaz Dazuki, duduk tu mari seorang doktor muda pensyarah Universiti Toyama, dia Bangladesh. Dia ceritalah, dia kata aku balik Boni, dia kata tiba anak buah dia suruh lari balik cepat-cepat pergi ke Jepun. Sebab apa? Rejim
Hasil duk tangkap mana intelektual yang perlu kepada Islam, perlu kepada gerakan Islam. Sebelum tu bunuh. Maulana Abdul Karimullah gantung tuan sekalian. Lepas tu Syekh Mutiur Rahman gantung. Ni lalas lagi dia ramai lagi. Dia kait dia kesalahan tahun 71 dia kata Jamiat Islami dia bersekongkol dengan Pakistan masa tu perang. Hak pemisahan kan antara tahun 71 antara Pakistan dengan Bangladesh tuan sekalian. Oh tahun 71 40 tahun lebih 3 tahun dulu tuan-tuan. Ni alasan palsu yang dicipta untuk mereka tekan gerakan Islam. Ni berlaku di Bangladesh. Nak ambil visa pun payah tuan-tuan. Nak pergi tolong di Kok Bazar dia pun payah tuan-tuan sekalian. Allah muslimin dan muslimat tak ada. Negara umat Islam, siapa negara hok pergi bantu dan tunjuk kepedulian, hantar menteri luar, hantar NGO mereka tuan-tuan, Turki, hok jauh daripada kita. Sebab tu digelar arakan ni Gaza di Asia. Penderitaan mereka tuan sekalian. Dah lama dah tuan-tuan. Abad 7 masih tu mereka ada dah di situ. Zaman kerajaan Islam apa? Kerajaan Islam Mongol di India, di subkontinen tuan. Mereka ada dah tuan sekalian. Cuma apa membezakan mereka dengan pok-pok Buddha di Myanmar ni tuan sekalian ialah etnik lah. Mereka Bengali tuan sekalian. Kulit mereka hitam. Kulit muka macam Bangla tuan sekalian. Jawab sekitar tu mata sepek-sepek, kulit kuning tuan sekalian. Lepas tu pula ni Tok Sami tuan sekalian ni. Tok Sami. Masa retreat Ustaz Mak Cina, Ustaz Muhammad boleh cerita yang dia pergi misi bantuan dia kata, hok dia kena kurung. Sampai di hotel tiba-tiba beratus-ratus mari tuan-tuan. Ni kepung hotel ni dengan parang, golok, lembing tuan sekalian. Kepung polis mari. Selamatkan mereka. Buat lari ke airport tuan, balik ke Malaysia. Nak bantu pun tak boleh. Sampai macam tu sekali umat Islam bila mereka jadi minoriti dalam majoriti orang-orang kafir. Beza kita Islam nak Nabi ajar tuan-tuan. Nabi ajar apa? Man azaz zimiyan faqad azza, di bawah siapa yang menyakiti al-zimah maka sesungguhnya telah menyakiti aku. Orang bukan Islam ni dia minoriti, dia kelompok orang bukan Islam minoriti dan kelompok Muslim dia akan selamat sebab Nabi ajar kita jaga orang-orang bukan Islam. Macam mana Islam ni tuan sekalian? Kecuali kalau mereka khianat mereka kenalah. Contoh Yahudi di Khaybar dihalau zaman Sayyidina Umar memerintah. Termasuk pok Kristian di Najran pun sama zaman Sayyidina Umar dihalau daripada Najran sebab khianat. Ataupun Yahudi di Madinah zaman Nabi sendiri, Yahudi Bani An-Nadir yang dihalau bulan Rabi' akhir tahun 4 Hijrah. Quran apa ada kisah mereka apa surah apa? Surah Al-Hasyr. Al-Hasyr maksud dia pengusiran. Kisah inilah Yahudi dihalau. Pasal apa halau tahu? Khianat. Khianat setakat mana? Khianat nak bunuh Nabi. Khuyab bin Akhtar cadang pemuda Yahudi usung batu besar naik atas bubu bangunan. Tunggu Muhammad tolak batu biar jatuh hempak kena kepala Nabi kita yang mulia. Allah tak benarkan. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Itu Nabi halau Yahudi ni. Bukan halau suka-suka tidak tuan-tuan. Tapi dendam mereka panjang sampai sekarang tuan-tuan sekalian. Dendam. Baru ni masuk bulan Muharram dah. Saya puas hati dah. Hari pertama, 2, 3, 4 tak ada serangan di Gaza. Kata pelik ni tuan-tuan. Tak pelik tuan-tuan sekalian. Dia tak boleh serang Gaza sebab dia dah kena perang teruk 51 hari ni. Start bulan Ramadan. Dia serang kat Ramallah. Serang dekat West Bank tuan-tuan. Tengok hari-hari ada kematian lepas tu. Masjid Al-Aqsa dia tuan sekalian kunci. Gambar-gambar dia ambil tu berselerok, kapek-kapek kena bakar. Teruk dalam Masjid Al-Aqsa tuan sekalian. Kata Abu Aisyah Ahmad Najjar, kamu jangan pelik. Satu pagi kamu bangun daripada tidur, kamu tengok untuh dah bangunan Masjid Al-Aqsa. Kata pasal apa? Dia pun tunjuk. Rupa di bawah tu tuan-tuan, Yahudi ni duk bina terowong. Israel duk bina terowong. Mereka runtuh saja nak bangunkan apa? Haikel Sulaiman ataupun Solomon Temple. Yahudi buat cantik bangunan berbilion harga tuan sekalian. Dia buka tabung antarabangsa ni. Yahudi demo buat rezifan untuk bina Haikel Sulaiman tuan sekalian. Dia start dia khianat Yahudi tahun 1967. Dia bakar Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tempat Isra' Nabi tuan-tuan. Dah dia bakar tuan-tuan. Lepas tu oleh kerana berlaku kebangkitan Islam, bagaimana Israel main wayang tuan-tuan, dia tangkap seorang Yahudi, dia dakwa di mahkamah Yahudi Austria. Lepas tu buat lepas cara mahkamah bebas. Atas alasan Yahudi ni gila. Munasabah kan Yahudi Austria mari naik kapal terbang turun di Ben Gurion, cari pula kena pergi ke Masjid Al-Aqsa, bakar tuan sekalian. Munasabah kau gila? Tak kau gila boleh naik kapal terbang tuan-tuan sekalian? Dah tak munasabah. Orang kampung hok darat pun tak erti. Tak erti tuan-tuan.
Kisah orang Kelantan. Orang tua dah. Orang tua mari ke rumah dia Kuala Lumpur. Lepas duduk seminggu balik ke Kelantan, naik bas apa termeluh, tertinggal bas. Tanya orang sudah makan, baru sibuk cari tanah. Orang tua biasa tanah. Masuk tanah tak lepas, tinggal bas. 3 kali kena. Dia kata, ayah tak payah naik bas lah, ayah kata. Kita beli tiket kapal terbang, dia kata. Beli tiket emas, naik KLIA. Orang tua naik dengan beg dia sampai masuk kabin tu, terus duduk atas kursi VVIP tu sekalian. Datuk mari pakcik ni tempat saya, kata tak boleh, dia kata duduk sini lah. Anak kata naik kereta tak segi mana-mana, dia kata. Pramugari pujuk tak bergerak, pramugara pujuk tak bergerak. Tak nak pergi, duduk si orang VVIP pula tuan-tuan, business class ni. Akhirnya beritahu kapten cerdik sekali. Kapten mari tengok, kata, oh pakcik dari mana ni? Budak Kelantan juga. Oh pakcik dari balik Kota Baru awal, dia kata. Kota Baru. Kota Baru bukan duduk sini, Kota Baru duduk di belakang, dia kata. Hak depan nak pergi Pulau Pinang, dia kata. Dia pun bangun nyok pramugari bawa pergi belakang tuan sekalian. Bijak kapten tuan sekalian. Orang kampung hak darat, hak ulu pun tak reti naik flight, hak tak berpendidikan lah. Macam mana orang gila boleh naik flight daripada Australia, boleh pergi Bakar, Masjid Aqsa, tuan sekalian. Allahu Akbar. Lepas tu mereka macam-macam usaha mereka buat. Target mereka nak buat Haikal Sulaiman, Solomon Temple, tuan-tuan. Khaya Yahudi, tuan sekalian. Sama ke Masjid Babri pun sama. Hak mereka duk mimpi, tuan-tuan sekalian ni. Kuih besar mereka. Ada bawah, dulu diuntuhkan. Dia kata, zaman siapa? Syekh Mahiddin Aurangzeb. Tak ada, tuan sekalian. Tak. Ini perangai, permusuhan mereka ni kepada orang-orang beriman, tuan-tuan sekalian. Sebab tu tengok ni, tuan-tuan kena perhati ni. Hak kata pemetaan baru dunia Islam, tuan-tuan sekalian. Apa yang Amerika nak buat, dah mereka dapat dah Sudan, tuan-tuan, General Al-Bashir dengan Dr. Hassan Turabi, hak zaman ambil bangkit Islam, tuan-tuan. Akhirnya Amerika BIE, Raja Pemberontakan Kristian yang dipimpin oleh John Garang di selatan. John Garang, tuan sekalian, lawan minta PBB buat referendum, kutip pandangan, minta pandangan penduduk nak tak nak berpisah dengan Sudan. Pok Kristian nak pisah. Pisah ke jadi Sudan Selatan ni negara Kristian dah, tuan-tuan sekalian. Ini sedang berlaku di Nigeria sekarang. Sedang berlaku, sama juga Nigeria. Kita tengok sejarah balik Nigeria ni, hak atas tu, Kaduna dengan Sokoto zaman dulu tu tapak pada Khalifah Sokoto, kerajaan Islam. Ulama besar nama Syekh Osman Dan Fodio, alim. Inilah pekanan dakwah di Afrika Barat, tuan-tuan sekalian. Sebab tu mereka dijajah oleh British. Sama dengan kita dijajah oleh British, tuan sekalian. Kita merdeka, Nigeria pun merdeka, tuan sekalian. Sebab tu kalau tuan jumpa orang Nigeria, hak pergi Mekah, dia pandai cakap Inggeris. Sebab dia sama dengan kita. Ada sekolah Inggeris, kelompok middle class dia boleh sekolah Inggeris, tuan sekalian. Boleh bahasa Inggeris dengan baik. Sok kapal pun Inggeris, macam Nigeria this day. Macam ni set time, bahasa Inggeris, tuan sekalian. Jadi, hak Kaduna Sokoto ni minta dengan kerajaan pusat, dia mengamalkan federalism macam kita lah. Ada senarai pusat, senarai negeri, senarai bersama, tuan sekalian. Masa tu Perdana Menteri dia Obasanjo ni Kristian, tapi oleh kerana dua negeri Kaduna Sokoto ni majoriti dia Muslim, macam Kelantan Terengganu, minta laksana syariah Islam dibenarkan oleh kerajaan pusat, kerajaan persekutuan. Hak Kristian pula akhirnya duk bontok dan mereka target sama nak buat Sudan. Mereka nak minta referendum, nak minta PBB uruskan penghutang suara, tuan-tuan, nak keluar daripada Nigeria, nak buat negara Kristian. Ni tuan-tuan sekalian, banyak negara jadi gitu, kita lupa. Timor Leste, tuan-tuan, Timor Leste. Contoh parti kes Aceh Darussalam. Kan Aceh nak keluar masa Soeharto, tuan sekalian tak? GM, Gerakan Aceh Merdeka, masa Soeharto. Sama isu. Sama lagi berlaku, tuan-tuan, ni pokok Kristian di Timor Leste. Akhirnya PBB buat referendum, Timor Leste keluar daripada Indonesia. Jadi negara Kristian Timor Leste yang ni, tuan-tuan sekalian. Timor Leste dengan negara Kristian. Dan tu mereka target, Borneo pun nak target benda sama, tuan-tuan. Sedang berlaku tengok penurunan penganut Islam di Sarawak, Kristian yang kuat di Sabah. Kalimantan sebelah tu 70%. Masa Pilkada menang parti PDS, Partai Damai. Parti Damai Sejahtera, tuan-tuan sekalian. Menang 70%. Apa mana Kristian kuat lah Borneo, tuan-tuan. Hak tu mereka letak target nak letak Borneo sebuah negara Kristian. Ni tuan-tuan sekalian, Kristian dia buat kerja muslimin dan muslimat sekalian. Dah, missionary mereka pergi di mana-mana, tuan-tuan sekalian, buat kerja sungguh. Dah, kalau sekali mereka dapat, memanglah, tuan-tuan sekalian. Tu. Jadi Nabi dah baca kunut nazilah muslimin dan muslimat. Kita pakai hafal lah.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Tuan sekalian, doa Nabi sebut satu-satu biar Allah binasakan apa? Ni pok kafir Bani Lahyan, Banu Amir, Banu Zakwan, Banu Usaybiyah, Allah binasakan mereka. Mana dah kes tertentu ada doa Nabi, Nabi doa binasa kepada kelompok-kelompok tertentu yang kuat memusuh agama Islam. Tuan-tuan sekalian, jangan peliklah sebab apa? Minggu lepas di rejim Fatah Sisi di Mesir dah keluar undang-undang. Apa undang-undang baru dia tuan-tuan? Tak boleh doa laknat kepada Israel. Tak boleh tuan sekalian. Oh berat tuan-tuan sekalian. Tak boleh doa laknat pada Israel. Ni Fatah Sisi tu. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Ui dahsyatnya tuan sekalian. Hak saya pergi 2 bulan lepas tu, kedutaan sebut dah jaga mulut berhati, jangan keji atau kecam kejahatan Yahudi negara Israel, jangan. Ini ramai ni. SB ramai duk perhati kena dah. Rupa minggu lepas tak boleh doa pun tak boleh tuan-tuan. Oh beratnya muslimin dan muslimat. Dahlah 500 meter daripada Rafah border tu dia kosongkan, dia buat satu buffer zone penampan kosong, tak ada rumah. Pasal apa tuan-tuan? Dia tak nak orang korek terowong melepas si Rafah border tembus ke Gaza tu. Sebab di sana ke rumah-rumah kadang-kadang tuan-tuan kita selok kapek tu lubang. Lubang masuk ke sebelah Rafah border. Orang hantar makanan, minyak tuan-tuan sekalian. Akhirnya atas nasihat Israel tuan-tuan 500 meter daripada pagar tu memang kosong. Kosong dia sodok kosong. Macam tu sekali. Bersungguhnya Mesir ni di bawah Fatah Sisi tuan-tuan, dia nak sekat bantuan kepada Gaza. Ini fitnah ke zaman tuan-tuan, jahatnya. Pokok munafik ni akan jahat sangat tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi baca kut nazilah. Mana ada waktu tertentu kita boleh doa laknat kepada orang hak khianat dan jahat kepada Islam tuan-tuan, pada umat Islam. Bahkan doa Nabi khusus Nabi sebut nama-nama biar Allah binasakan mereka. Doa Nabi pada malam 17 Ramadan tahun 2 Hijrah, malam sebelum perang Badar, Nabi sebut biar Allah binasakan Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Nabi sebut tuan-tuan sekalian. Mana ada juga tertentu, bukan sepanjang masa. Mana kalau kita mengaji tak peliklah, mana ada doa disebut khusus kepada orang yang hak jahat ni kepada Islam, kepada orang beriman tuan-tuan sekalian. Inilah antara yang berlangsung dalam bulan Safar tahun 3 dan 4 Hijrah. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena faham bahawa mihnah ibtila ini akan berlangsung di sepanjang zaman kepada orang beriman, kepada para pendakwah. Selagi mana kita nak jaga agama Allah, tuan-tuan sekalian, terus ada ujian-ujian kepada orang-orang yang beriman. Tengok dalam penjara ni ramai ribu-ribu tuan-tuan. Di Mesir Dr. Muhammad Badeknya, Syekh Mahdi Akif tuan-tuan sekalian, Dr. Mak Mursi dalam penjara, ribuan dalam penjara tuan-tuan sekalian. Di mana-mana ujian kepada orang beriman. Jadi itulah ibrah ataupun pengajaran yang kita nak ambil daripada peristiwa yang berlangsung bulan Safar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala memberikan kefahaman agama yang baik kepada kita tuan-tuan sekalian. Semoga Allah letak kaki kita di atas jalan kebaikan untuk meninggi dan memperkasakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah tuan-tuan sekalian pada pagi ini, insya-Allah kita hubungan apa tuan-tuan sekalian macam biasalah wakaf buku hari ni kita buat untuk tuan-tuan ni Kodeki Kolej Universiti Islam Darul Quran Islamiah di Terengganu Kubal Lembik yang ditinggalkan oleh almarhum Ustaz Dr. Harun Taib kita. Saya nak ziarah, kita hantar buku ke maktabah mereka. Macam kalau letak RM10, niat wakaf 2 buah buku. RM5 tu kalau RM50, 10 buah buku tuan-tuan sekalian. Tengok gambar keluar pada fanpage Muslim Care. Saya pergi hantar tuan-tuan sekalian insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna. Radina billahi rabba
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر لإخواننا في فلسطين. اللهم انصر لإخواننا في سوريا وفي مصر وفي أراكان وفي يمن وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين. اللهم انصر المستضعفين والمظلومين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.